Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul bin Darus, A173857 akan membentangkan ciri-ciri guru impian. Pertama, kita melihat kepada definisi guru. Apa yang dimaksudkan dengan guru? Menurut Kamus Dewan, guru ini bermaksud orang yang mengajar, pendidik, pengajar, pengasuh dan sebagainya. Guru juga merupakan penyampai ilmu, penggerak serta penasihat kepada pelajar. Menurut Mok Sun Sang 1990, guru merupakan seorang ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang paling berkait rapat dengan masyarakat yang berstatus. Menurut pandangan Imam Ghazali, yang pertama, pendidikan dalam prosesnya haruslah mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insan, mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya iaitu bahagia di dunia serta akhirat. Hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan menghubungkan diri dengan para malaikat yang tinggi, bergaul dengan alam arwah. Itu semua adalah kebesaran pengaruh pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri guru impian. Yang pertama ialah ciri-ciri guru yang Rabbani. Rabbani berasal dari kata Rabbul Alamin. Wahyu dan hadis menjadi asas, yakni menjadi tonggak kepada seorang guru untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Matlamat seorang hamba dan juga khalifah di muka bumi. Pendidikan Rabbani yang mengingatkan, yang sentiasa mengingat kepada Sang Pencipta. Jiwanya sentiasa mengingat Sang Pencipta. Seperti mana dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Wahyu dan hadis menjadi asas, seperti mana dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Seterusnya, matlamat sebagai hamba serta khalifah di muka bumi, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Poin yang kedua ialah muallim. Pengajar yang mencurahkan ilmu pengetahuan untuk anak didiknya, mempunyai rasa belas kasihan kepada pelajar dan menganggap mereka seperti anak mereka sendiri. Mengajar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana ganjaran, serta tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Yang seterusnya, mudaris, mengajar ataupun pengajaran. Guru ini hendaklah bertanggungjawab menyampaikan ilmu yang ada padanya kepada pelajar yang boleh membina pemikiran, rohani, jasmani, emosi serta sosial. Seterusnya, murabi.
Konsep murabbi ini merujuk kepada pendidik yang bukan sahaja mengajarkan sesuatu ilmu, akan tetapi dalam masa yang sama cuba mendidik rohani, jasmani, fizikal dan mental anak didiknya untuk menghayati serta mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Murabbi ini lebih menumpukan kepada penghayatan sesuatu ilmu sekaligus membentuk kepribadian, sikap dan tabiat anak didiknya. Muaddib pula ialah orang yang memberi ilmu dan mendidik mereka dalam akhlak pelajar. Individu ini bertanggungjawab dan melaksanakan pendidikan peradaban dalam pengertian yang luas dan mendalam terhadap peribadi dan kehidupan pelajar. Mursyid sebagai penuntun jalan yang benar dan betul dengan nilai dan sikap yang benar dan berperanan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifahnya di muka bumi. Syarat menjadi mursyid mestilah alim dari segedap perkara atau disiplin ilmu, menyimpan atau menutup keaiban pelajar-pelajarnya dan pengajaran yang berkesan. Seterusnya, guru yang berkepimpinan. Guru yang mengamalkan kepimpinan yang berkesan dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak sekolah. Pendidik yang mempunyai ciri kepimpinan yang baik akan dapat mengatur strategi institusi dan berusaha mempertingkatkan kualiti, berusaha menambah baik kecekapan dan kejituan ilmu dalam proses penyebaran ilmu pengetahuan. Guru yang bersifat profesional pula, Sufyan 1993 menjelaskan, guru merupakan golongan profesional kerana profesion ini lebih mementingkan perkhidmatan daripada ganjaran keuangan dan merasa bertanggungjawab dalam semua tindakan dan keputusan yang dibuat. Profesionalisme juga menitikberatkan mengenai aspek ketulusan serta kerahsiaan. Guru yang berkualiti merupakan guru yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai aspek dan bidang pengajaran serta pembelajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar yang diajar. Guru sebagai pemacu adalah penggerak yang menggerakkan sesuatu usaha dengan cepat serta berkesan untuk mencapai sasaran yang dihasratkan. Guru yang penyayang memiliki sifat kepedulian, yakni concern terhadap murid-murid dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang, bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling merahmati, sentiasa ceria, prihatin dan sabar. Memudayakan amalan penyayang merupakan sifat profesional guru dalam perhubungannya dengan murid, ibu bapa, komuniti serta masyarakat. Dan yang terakhir ialah guru yang berperibadi mulia, memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi dalam merealisasikan harapan melahirkan masyarakat yang bertamadun. Perlu diterapkan keunggulan dan keluhuran pribadi Nabi Muhammad SAW dalam setiap diri guru, pastinya akan menjadi contoh dan ikutan kepada pelajar. Kesimpulan. Yang pertama, perlu menjadi seorang guru yang mengikut panduan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mendidik anak bangsa menjadi seorang yang disegani kelak. Yang kedua, pekerjaan menjadi seorang guru yang baik merupakan antara pekerjaan yang paling sukar pada masa kini. Dan yang terakhir, menjadi seorang guru bukan hanya terletak pada ilmu pengetahuan semata-mata, akan tetapi merangkumi hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta.